Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mula sekejap lagi ya. Tunggu sekejap. Baik, insyaAllah kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang telah memberikan kepada kita nikmat, memberi kepada kita hidayah, taufiknya untuk sama-sama dapat kita berada dalam majlis ini. Dan insya-Allah kita berdoa supaya Allah memberikan kemudahan, memberikan barakahnya, memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan hidayahnya, taufiknya untuk kita sama-sama memahami perbincangan kita pada malam ini, dan tidak dijadikan kelemahan kita, keaiban kita, tidak dijadikan kekurangan-kekurangan kita sebagai perkara yang menghalang barakahnya, rahmatnya, menghalang hidayahnya, taufiknya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, serta sekian mereka yang berjuang sehinggalah pada hari kiamat. Kita juga mengikhlaskan hati-hati kita dengan kita membetulkan niat kita, iaitu kita menjadikan bahawa segala yang kita lakukan ini hanyalah semata-mata untuk mendapatkan redha Allah. Tidak ada satu pun yang lain melainkan hanya mendapatkan keredaan Allah. Dan kita juga berdoa supaya Allah SWT memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan apa yang kita bincang-bincang, kita tahu insya-Allah. Tuan-tuan pemerhati Allah SWT, sesungguhnya telah diceritakan dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini panjang, saya ambil dia punya mafhum sajalah, makna dia, yang ceritakan dalam kitab At-Tazkirah oleh Imam Al-Qurtubi, rahimallah. Bagaimana dia menceritakan tentang keadaan ketika mula-mula Nabi Allah Adam AS nak dijadikan. Ketika Nabi Allah Adam AS nak dijadikan, maka Allah memerintahkan malaikat-malaikat yang ada bermula dengan Jibril dan sebagainya untuk mengambil tanah dari bumi. Jadi apabila mereka pergi ke bumi untuk ambil tanah, bumi merayu supaya janganlah diambil dan sebagainya. Akhirnya mereka tak mampu nak ambil lah dengan rayuan-rayuan yang ada. Sehinggalah pada masa itu malaikat yang sekarang ini kita gelar sebagai Israel ataupun yang mengambil nyawa, pergi atas perintah Allah dan kemudian dia berjaya ambil tanah dan dibawa berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Dan kemudian setelah dia ambil itu, maka Allah Taala pun menganugerahkan dia, kata oleh kerana kau berjaya melaksanakan ini semua, lebih kuranglah ringkasannya, maka aku berikan kepada kau satu tugasan, iaitu akan mengambil nyawa. Maka menangis malaikat maut, yang digambarkan sebagai malaikat yang akan mengambil nyawa itu, maka dia menangis. Maka ketika dia menangis, maka Allah Taala yang Maha mengetahui, untuk perbualan tu, untuk pengajaran kita,
Dan maka dia bertanya, kenapa menangis? Dia kata, aku bimbang dan orang akan membenci aku sebab orang yang akan aku cabut nyawanya ialah orang yang mulia-mulia, para rasul, para nabi dan sebagainya. Dan jadi sudah tentulah akan menjadi satu kebencian semua manusia sebab aku ini mengambil nyawa mereka. Lebih kurang begitulah kan. Maka difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis itu digambarkan oleh Imam Al-Qurtubi. Dia kata apa? Dia kata, maka aku akan menjadikan sebab-sebab. Aku akan menjadikan sebab-sebab yang mengelilingi mereka, yang mengelilingi anak Adam itu, termasuklah makhluk yang lain, supaya sebab itu akan kelihatan sebagai yang membunuh mereka, yang mematikan mereka. Maka inilah yang kita gambarkan pada hari ini. Kalau kita nak merasakan sesuatu sesungguhnya, ajal. Ajal kita ini salah satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap seorang akan mati, semua akan mati. Dan bila masa dia akan mati, masa dia mati ialah masa yang telah Allah tetapkan. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka apabila telah sampai waktu ajal mereka, maka mereka tidak akan dilambatkan ajal itu walaupun 1 saat, 1 jam ataupun dicepatkan 1 saat, 1 jam. Kullu ummatin ajal. Setiap umat itu ada kematiannya. Maka bila sampai waktu kematian, tidak akan ada yang tidak akan lambat walaupun 1 saat, tidak akan cepat walaupun 1 saat. Jadi sinilah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan waktu mati kita. Jadi waktu mati semua dah ada. Sebagaimana waktu jadi kita, hari lahir kita, hari jadi kita pun semua orang ada. Maknanya semua orang ada hari lahir dan hari kematian di atas muka bumi ini. Kenapa adanya hari kematian? Kerana hari kematian itu adalah merupakan pintu masuk kepada alam akhirat. Pintu masuk kepada alam akhirat. Dan alam akhirat inilah yang digambarkan pintu masuk kepada syurga Allah. Jadi kalau kita tidak melalui mati ni, maka kita tak akan masuk syurga Allah. Jadi kita kena melalui kematian. Dan untuk melalui kematian itu juga, maka kita diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana supaya kematian itu menjadi kematian yang terbaik. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan di sinilah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bincangkan 2-3 kuliah yang lepas bagaimana doa yang disuruh kita baca supaya bila kita teringat mati je, kita minta, ya Allah, mudahkanlah kematian aku. Minta Allah tolong. Ya Allah, tolonglah aku berhadapan dengan kematian yang mudah. Memudahkan kematian kita. Dan kemudian kita minta supaya kita ni berada dalam keadaan husnul khatimah dengan kita dapat membaca kalimah la ilaha illallah ketika kita nak berhadap dengan sakaratul maut. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni saya nak bermula dengan tajuk kematian ini sebagai peringatan kepada kita bahawa semua orang akan mati dan kematian itu adalah merupakan pintu masuk kepada akhirat. Jadi macam mana perit pun dia, macam mana sakit pun dia, maka kita kena berhadapan dengan dia. Cumanya kita tak tahu. Allah tahu, kita tak tahu. Allah yang maha mengetahui. Jadi bila masa kita nak mati, kita tak tahu. Mungkin besok, mungkin lusa. Mungkin juga akan 10 tahun akan datang. Wallahu a'lam. Begitu juga di mana kita akan mati pun kita tak tahu. Tempat kita nak mati, kita tak tahu. Begitu juga sebab apa kita mati, dari sudut sakitnya, sebabnya pun kita tak tahu. Ya, sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada malam ini marilah sama-sama kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memegang nyawa kita. Allah yang pegang nyawa kita. Allah yang pegang rezeki kita. Allah yang memegang segala yang ada pada kita. Maka kita nak kena rendahkan diri kita pada dia. Hari ini majoriti manusia, majoriti tidak benar-benar meletakkan Allah sebagai Tuhan ataupun merendahkan diri mereka sebagai hamba. Majoriti. Kenapa? Kerana berlaku satu masalah besar dalam hati mereka. Dan hati mereka telah tertipu dengan dunia ini, telah tertipu dengan nafsu dan syahwat mereka, hawa dan nafsu mereka, hawa dan qalbu mereka, hawa nafs, hawa qalb.
yang telah tertipu dengan al-hawa dan syaitan, sehingga mereka tidak merasakan bahawa kematian itu adalah satu perkara yang paling penting. Dan hakikat di dunia ni yang paling penting setelah kita beriman, setelah kita mendapat hidayah Allah, setelah kita mempunyai amalan-amalan dan akhlak, maka kematian itu adalah paling penting untuk kita persiapkan diri kita. Dan kita telah pun berbincang semalam bagaimana salah satu daripada moto ataupun prinsip kepada orang yang beriman itu, salah satu daripada prinsipnya ialah dia hendak, kalau dia hidup dengan mulia, kalau dia mati syahid fi sabilillah. Kan? Ish kariman ataupun ish hamidan atau mut syahidan. Maknanya hidup dengan mulia ataupun hidup dengan terpuji ataupun mati dalam keadaan syahid fi sabilillah. Jadi kita dah bincang dah semalam berkenaan hidup dengan mulia ni apa dia. Hidup dengan mulia ni tidak lain dan tidak bukan apabila kita memenuhi tuntutan kenapa kita dijadikan oleh Allah. Allah jadikan kita untuk dua tuntutan. Yang pertama sebagai hamba dia. Wa ma khalaqtul jinna wa ins illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan. Allah mengatakan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya berubudiyah, supaya kenal dia, supaya cinta dia, beribadah pada dia. Dan kemudian yang kedua, kenapa dijadikan kita dengan tujuannya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini surah Al-Baqarah. Kan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah jadikan, aku jadikan mereka ini di atas muka bumi ini sebagai khalifah, sebagai orang yang memimpin, orang yang memimpin manusia, supaya manusia itu hidup dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang adil, dalam keadaan yang tidak ada huru-hara, tidak ada perkara-perkara yang zalim yang berlaku. Tak ada perkara-perkara yang zalim yang berlaku kepada dunia ini. Macam mana sekarang yang sedang berlaku di Amerika. Kalau kita mendengar berita sekarang ni pada 25 bulan Mei yang lepas, berlaku satu kematian. Seorang bernama George Floyd, kalau tak silap saya nama dia. Seorang berbangsa black, hitam, kulit hitam, dia telah dibunuh oleh polis Minnesota. Jadi dia dibunuh dalam ketika dia ditahan, dia buat bunuh dan kemudian Allah izin ada orang yang rakam. Ada orang rakam. Jadi bila rakaman itu terkeluar, sekarang ini sedang berlaku satu demonstrasi besar-besaran, riot, huru-hara di Amerika. Bukan sahaja di kawasan Minneapolis, tapi juga di kawasan di seluruh Amerika. Di New York pun berlaku, di California, di Texas dan sebagainya. Jadi nak sebut kat sini, beberapa jam yang lepas, Donald Trump telah pun mengeluarkan arahan. Dia kata apa? Kalau sekarang oleh kerana benda itu telah menjadi besar, maka kita akan keluarkan tentera. Maksudnya tentera akan berdepan dengan rakyat Amerika. Ini huru-hara yang besar ni. Satu negara. Jadi kita tak tahu apa kesudahannya yang masih sedang berlaku sekarang. Dan apa yang kita nak sebut di sini, apabila kehidupan kita tidak ada panduan hidup, tidak kenal Allah. Kita hidup sekadar kita rasa kita mengikuti apa yang kita rasa betul, iaitu nafsu kita, pandangan orang, bukan pandangan Allah, bukan panduan daripada Quran dan hadis. Maka itu yang berlaku. Jadi apa yang saya lihat berlaku di sana, dalam keadaan walaupun dikatakan negara yang penuh dengan tamadun, negara yang maju, negara yang banyak teknologinya, banyak kita kata bantuan-bantuan kemanusiaannya, negara yang dikatakan membantu rakyatnya, yang bersifat terbaik lah, kita kata gitu, orang sebut gitulah. Tetapi di situlah tidak ada panduan kehidupan mereka, sehingga akhirnya sekarang ini berlaku huru-hara yang besar. Huru-hara hanya kerana matinya seorang berbangsa negro, berbangsa black. Dan inilah sedang berlaku dan kita tidak tahu adakah itu dirancang sebagainya, wallahu alam. Tapi saya nak sebut sini bagaimana apabila kita tidak ada panduan hidup, maka hidup kita akan hanya mengikut arus saja, ikut arus. Sekarang ni dah mungkin akan bertambah kematian bila tentera dah keluar dengan peluru hidup dan dengan senjata, sudah tentulah akan berlaku pertempuran. Sebab di Amerika pula kita tengok senjata ni boleh keluar. Maksudnya senjata ni rakyat pun ada senjata. Jadi maknanya kalau berlaku pertempuran tu, akan berlaku pertempuran yang besar lah. Wallahu a'lam. Walau bagaimanapun apa yang saya nak gambarkan di sini, sebenarnya kita sedang di dalam proses
untuk berada di akhir zaman ini, dan saya melihat bagaimana apa yang sedang berlaku ni ada kaitan jugalah sebenarnya. Keruntuhan Amerika pun dah nampak lah. Sebab apa keruntuhan Amerika ni nampak? Sebab selepas ini bukan lagi Amerika yang akan memimpin dunia. Siapa yang akan memimpin dunia? Yang akan memimpin dunia ialah Israel. Dia akan memimpin dunia Israel. Ini perancangan yang kita nampak, dia punya perancangan. Jadi Amerika dia akan jatuhkan dengan keuangan krisis ekonomi yang teruk. Krisis ekonomi paling teruk sekarang ni. Dan kemudian bila nak naik pula dengan keadaan riot sekarang ni, keadaan orang-orang buat rusuhan di sana sini. Rusuhan di sana sini, mencuri, merompak kereta, merompak kedai-kedai dan sebagainya. Maka kita tengok keadaan dia akan menjadi bertambah teruk dan bertambah parah. Kemungkinan ini titik mula kepada kejatuhan Amerika yang akan diganti oleh Israel. Israel akan menggantikan dengan lahirnya seorang pemimpin yang dijangka akan memimpin dunia ini, dan pemimpin itu akan diterima oleh seluruh dunia sebagai pemimpin yang membawa keamanan, yang membawa kepada kebaikan, membawa kepada agama yang baru. Maka pemimpin ini akan keluar dan akan mengisytiharkan dirinya di Jerusalem, dan sekiranya perkara ini berlaku, maka bermulalah fitnah yang paling besar kepada umat Islam. Baik, saya nak sebut di sini, kita dah bincang dah semalam bahawa hidup ini, kita boleh hidup, nak hidup macam mana, hiduplah, pilihlah. Allah gambarkan dalam Al-Quran, wahadainahun najdain. Di depan kamu ada dua jalan, kamu pilih. Sama ada nak pilih Islam atau ghairal Islam. Dia dua je. Islam ataupun ghairal Islam, selain Islam. Dan siapa yang pilih selain daripada Islam, maka dia akan rugi, dia akan hancur, dia akan sesat. Allah tak akan terima. Dan Allah gambarkan dalam Quran, inna dina indallah al-Islam. Agama yang Allah terima satu je, al-Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan siapa-siapa yang mengambil kehidupan yang lain, agama yang lain selain Islam, ghairal Islam, selain Islam, maka Allah sekali-kali tidak akan terima, dan di akhirat dia akan menjadi orang yang rugi. Ya, sebab tu tuan-tuan, pada hari ini kita nak kena genggam tangan kita. Saya nak sama-sama mengajak tuan-tuan genggam tangan-tangan kita supaya kita konsisten dengan Islam. Kerana Islam akan diserang, Islam akan berada dalam ujian yang besar yang selepas ini. Maka sebab itulah kita dah bincang semalam bagaimana kita kata hidup mulia itu, makna hidup mulia, dan kita telah membincang berkenaan nilai-nilai yang ada kepada untuk hidup mulia. Ada 5 teras yang kita dah bincang dah semalam. Dan kemudian pada hari ini kita akan sambung kepada sama ada kita hidup mulia bersama Islam, hidup mulia bersama kebenaran Allah, hidup mulia bersama al-haq, ataupun mati. Dan mati itu mati yang sebenar, atau mati syahid fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kepada kita dalam surah An-Nur ayat 55. Ayat ni panjang, saya baca makna saja. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh. Orang yang beriman dan yang beramal soleh, Allah telah berjanji bahawa dia sungguh-sungguh, Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji dalam surah An-Nur ini bahawa dia akan memenangkan hamba-Nya yang beriman ini, yang akan menjadi berkuasa di atas muka bumi ini, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum kamu itu berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi kamu agama mereka itu yang telah diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Dan apabila dia menang, bila Islam menang, digambarkan oleh Allah dalam surah An-Nur ini, maka Allah SWT akan menjadikan agamanya menguasai. Maknanya agama yang Allah redha itu menguasai, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka. Keadaan kita ni akan ditukar sesudah mereka dalam ketakutan. Mula-mula dalam ketakutan. Kita sekarang ni belum lagi takut lagi ni. Tapi kemungkinan besar selepas ini kita akan berada di dalam ketakutan dan menjadi aman sentosa. Kita akan menjadi aman. Keadaan takut, aman. Jadi sebab tu kita nak rasa sini, walaupun macam mana pun susah dan berat, ujian kepada orang Islam, keadaan yang membimbangkan, yang menakutkan, maka Allah janji di sini akan berlaku keamanan selepas ini. Ini janji Allah dalam Quran. Dan mereka tetap akan menyembahku, tetap akan beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Dan barang siapa yang kafir, barang siapa yang menolak Islam,
sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi hidup mulia di atas muka bumi ini bila kita kekal bersama Islam, dalam keadaan kita dicerobohi, dalam keadaan kita ditakuti, diperangi, ataupun dalam keadaan kita menang. Dalam keadaan kita ke depan, dalam keadaan kita memimpin keadilan dan keamanan sejagat. Jadi hidup mulia ini hanya akan berlaku sekiranya kita benar-benar bersama dengan Al-Islam. Inilah maksudnya hidup mulia yang kita bincang semalam. Dan mengapakah kita sebut mati syahid itu sebagai ganti kepada hidup mulia? Maknanya dalam dunia ni ada dua je. Ada dua saja kemuliaan yang boleh dibawa keluar daripada dunia. Iaitu yang pertama, hidup bersama Islam. Hidup bersama iman, takwa bersama Islam. Hidup bersama Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah. Dan yang kedua, kalau tidak hidup bersama agama Allah, mati memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mati syahid itu menjadi cita-cita. Menjadi kita kata matlamat al-ghayah yang ada di dunia yang tertinggi sekali. Mana orang Islam, kalaulah dia tidak hidup, dia mati, maka dia hajat kepada mati syahid. Kita dah bincang dah pada beberapa kuliah yang lepas. Mati syahid ni bukan perang saja. Mati lemas mati syahid, mati COVID-19 mati syahid contohnya. Tetapi syarat dia apa? Kita mentauhidkan Allah, kita beriman pada Allah, kita sabar, kita redha. Itu syarat-syarat dia lah. Kita dah bincang dah. Tapi nak sebut kat sini, kalau hidup, hidup mulia bersama Islam. Kalau mati, mati syahid dalam mempertahankan iman dan Islam. Sama ada pada diri kita, pada keluarga kita, ataupun pada seluruh masyarakat dan negara. Dan sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, sebab tu tema tadi itu, aish kariman, ataupun hidup mulia, au mut syahidan, ataupun mati syahid. Ini adalah satu kalimah yang kita kena faham pada hari ini. InsyaAllah saya akan sampaikan kepada Tuhan bagaimana kita boleh mendapat syahid fi sabilillah. Dan di sini sebelum kita pergi ke situ tuan-tuan, tidak berguna jika hidup di dunia ini mulia. Kita nampak mulia, orang pandang kita mulia, orang hormat kita. Mungkin kita dipanggil YB, YAB. Kita mungkin dipanggil Tengku, Tuanku. Mungkin kita dipanggil dengan gelaran-gelaran yang hebat. Gelaran-gelaran yang dimuliakan. Tuan Syed contohnya, dimuliakan dan sebagainya. Tidak berguna jika hidup ini nampak mulia, kaya raya, berumur panjang, semua kita ada. Kaya, harta kita ada, pangkat kita ada, terkenal kita ada, orang respect kita dari sudut ketinggian kita. Contohnya, berumur panjang pula umur. Sampai 94 tahun, 95 tahun masih boleh segar. Bergerak ke sana kini, untuk nak memimpin, untuk nak menjadi orang yang dikenali. Namun akhirnya, tidak berguna kita ada semua tadi itu, tapi akhirnya kematian kita adalah su'ul khatimah, tak berguna. Semua kita ada dalam dunia ni. Harta kita ada, pangkat kita ada, nama kita ada, glamour kita ada. Kita kata umur panjang, kesihatan kita ada panjang. Tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan tukar darah, mana tak sihat. Semua darah-darah dia tukar. Jadi COVID-19 ni tak ada masalah kat dia. Sebab tu dia tak pakai topeng mask tu. Sebab apa? Sebab dia tahan. Badan dia tahan. Sebab dia yakin dengan dia tukar darah tiap-tiap bulan. Dengarnya tukar darah. Maknanya dia buat filtering. Blood filtering. Jadi kita lihat di sini. Semua ada. Kaya raya. Mulia. Berumur panjang. Ada pangkat yang tinggi. Semua ada. Tetapi tidak berguna. Semua kita ada. Tapi akhir dengan kematian su'ul khatimah. Ini berat tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita pada malam ni kita nak kena rasa. Jangan sampai kita mendapat su'ul khatimah. Minta sungguh-sungguh. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ataupun Allahumma inna as'alukal kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Kerana yang menjadi perhitungan, yang menentukan kehidupan kita sebenarnya ialah apabila berakhirnya kita. Mati kita tu yang penting, yang akhir. Sebagaimana Rasul gambarkan, sallallahu alaihi wasallam, innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang sebenar, amal yang menutup kita. Ya, sebab tu tuan-tuan, pada malam ni kita nak kena rasa, kita tengok diri kita. Tengok diri kita.
Maka kita tengok anak-anak kita, tengok rumah kita, tengok pekerjaan kita, tengok masalah kita, tengok nikmat yang Allah bagi pada kita, tengok semua sekali. Kita tengok semua sekali, kan, adakah semua yang ada pada kita ini kan, akan membawa kepada husnul khatimah ataupun akan membawa kepada su'ul khatimah. Dan apakah yang dimaksudkan dengan husnul khatimah itu? Dan husnul khatimah, kematian yang baik dan kesudahan yang baik itu adalah merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah saja boleh bagi. Kekayaan kita tidak menjamin kita dapat husnul khatimah. Harta kita, anak kita, isteri, suami kita tidak menjamin. Nombor satu, husnul khatimah ni anugerah Allah. Allah bagi. Allah bagi pada mereka yang layak, yang sepatutnya. Allah ni maha adil. Dia akan bagi kepada orang yang layak. Sebab tu Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69. Kita tengok apa Allah firman dalam surah An-Nisa. Saya bacakan makna dia. Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahkan nikmat oleh Allah. Jadi mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat, yang Allah dianugerahkan nikmat. Siapa dia yang Allah bagi nikmat tadi? Para nabi, para siddiqin, orang yang benar, dan kemudian orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, orang yang baik-baik. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi Allah gambarkan dalam ayat ini bahawa semua ini anugerah Allah. Jadi syahid juga merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita nak kena rasa pada hari ini bahawa nak dapat husnul khatimah ni, dia bukan hanya sekadar kita kata saya nak husnul khatimah, saya sembahyang, saya apa, kan. Belum tahu kalau Allah tak pilih kita. Jadi sebab tu kita kena minta rahmat Allah. Semua yang kita lakukan ni untuk dapat rahmat Allah. Kita takkan masuk syurga tanpa dengan amal kita. Kita takkan masuk syurga dengan kekuatan kita, kewibawaan kita, kepimpinan kita, kehebatan kita. Kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada kita tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya seseorang hamba benar-benar beramal dengan amalan ahli neraka, padahal sesungguhnya dia termasuk dalam amalan ahli syurga. Maka beramal dengan amalan ahli syurga, padahal dia termasuk dengan amalan ahli neraka. Dan sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada penutupnya. Jadi ada orang beramal dengan amalan ahli neraka, sedangkan dia ahli syurga. Ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, maknanya dia buat amal baik semua, tapi dia ni ahli neraka. Maka kata Rasul, sesungguhnya amal itu, amal yang kita lakukan ini, tergantung kepada amal yang menutup. Khawatim. Innal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal menutup itulah amal yang paling penting sekali. Sebab tu malam ni kita nak kena rendah diri tuan-tuan. Tak semestinya kamu ustaz, kamu selalu ceramah, kamu selalu dakwah, kamu akan masuk syurga Allah. Tak semesti. Kamu selalu pergi belajar, kamu banyak zikir, banyak Quran, kamu masuk syurga Allah, dapat redha Allah. Tak semestinya. Sebab yang paling penting bukan amal yang sekarang ini. Walaupun amal sekarang ini penting, kita kena buat amal, bukan tak perlu buat, kena buat. Tapi yang paling penting ialah amalan yang penutup. Amalan yang penutup. Dan di sinilah digambarkan kepada kita bahawa amalan penutup yang terbaik ialah apabila kita tutup hidup kita dengan mati syahid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mati. Dan hakikat sebenarnya mereka yang mati syahid ini, kan, oleh kerana hebatnya orang mati syahid ini, maka orang ini digambarkan ialah orang-orang yang tidak mati. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 154, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur itu, yang jalan gugur, yang meninggal dunia pada jalan Allah fi sabilillah, para syuhada itu mati. Jangan kamu kata mereka mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak sedar. Ini surah Al-Baqarah ayat 154. Jadi orang yang mati tapi hidup ialah orang yang syahid fi sabilillah. Kalau kita tak syahid fi sabilillah, kan, kita tak mati syahid, maka mati kita mati dalam alam barzah. Mati. Kita tak hidup dah. Tetapi orang mati tetapi dihidupkan oleh Allah. Allah hidupkan dia di alam yang lain, di alam akhirat, dalam syurga Allah. Maka inilah orang yang mati syahid fi sabilillah, yang berjuang perjalanan Allah. Dan janganlah kamu dalam ayat yang lain, surah Al-Imran ayat 169 sampai 170. Dia catat ayat 169 170.
Janganlah kamu mengira bahawa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Mereka hidup dan dapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan kurnia Allah. Mereka gembira dengan kurnia Allah yang diberikannya kepada mereka dan mereka bergirang hati. Mereka, hati mereka gembira, tenang terhadap orang-orang yang masih tinggal. Jadi orang yang tinggal, kawan-kawan yang tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Mereka tunggu-tunggulah. Kawan-kawan yang belum datang lagi. Bahawa tidak ada kekhawatiran. Dia kata, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran pada kamu. Dan janganlah kamu bersedih hati. Jadi orang yang tunggu, yang belum meninggal lagi ni, maka janganlah kamu sedih. Kami ni dah ada dah dekat dalam syurga Allah ni. Maka betul. Apa yang kamu perjuangkan itu betul dan benar. Ini digambarkan oleh Allah. Mereka menggambarkan, menyatakan kepada kita. Dan di sinilah kita dilihat, huraiannya panjang nak sebut kat sini, bagaimana rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati syahid. Kita telah pun menyatakan ada 7 kelebihannya. Sebenarnya ada lagi kelebihan-kelebihan dari hadis yang lain. Dan bagaimana kematian mereka itu bukanlah satu kematian, tetapi merupakan satu kehidupan. Maka sebab itu digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu memohon untuk mati syahid kepada Allah. Maka kita kena mohon mati syahid kepada Allah. Itulah mati yang terbaik. Kita kena mohon. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Daud, ni hadis sahih. Barang siapa yang memohon untuk mati syahid kepada Allah dengan tulus, dengan sebenar-benarnya dalam hati dia, nescaya Allah akan menyampaikannya ke darjat para syuhada. Allah akan sampaikan kepada para syuhada meskipun dia mati di atas katil. Jadi sebab itu kita sebut ni, ish kariman aw mut syahidan, hiduplah mulia atau mati syahid itu, kita kena capai dia. Dan cara nak capai dia ialah dengan kita memperjuangkan Islam, insya-Allah. Baik. Jadi saya nak gambarkan di sini tuan-tuan, macam mana cara kita nak dapat syahid fi sabilillah. Sebenarnya bukan hanya syahid fi sabilillah yang kita nak lihat sini, tetapi ialah bagaimana kita nak duduk berjuang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Kenapa hari ini kita dah berzikir dah, kita dah semayang dah puasa dah baca Quran dah, tapi kita masih lagi rasa jauh daripada Allah. Kita masih lagi jauh daripada Allah. Dan kita tak boleh istiqamah. Tak boleh istiqamah. Kita nak buat satu amalan tu susah. Susah nak buat satu amalan. Anak-anak kita contohnya. Ada di kalangan kita ni anak-anak masih yang muda-muda ni ikut anak-anak. Nak amal susah. Ayahnya boleh bangun tahajud, anak belum tahu boleh bangun tahajud. Di mana rahsia dia? Ni malam ni saya nak dalam masa yang ada ni, saya nak bincang dengan tuan-tuan apa rahsia dia yang menyebabkan kita boleh beramal. Macam mana kita nak dapatkan kekuatan boleh beramal. Baik. Saya nak baca di sini tuan-tuan. Seseorang mukmin yang sempurna, al-mu'minul kamil. Seorang yang beriman yang sempurna, maka dia akan mengetahui. Ini namanya prinsip orang beriman itu. Dia akan mengetahui bahawa setiap sesuatu yang lahir daripada dia, yang terbit daripada dia itu, daripada ketaatan dia, daripada ibadah dia terhadap Allah, bahawa merupakan daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala baginya. Jadi yang pertama tuan-tuan, macam tuan-tuan boleh tengok ni, mereka yang boleh tengok kuliah ni atau perkongsian ini, kita boleh semayang, kita boleh baca Quran. Seorang yang beriman, nombor satu, bila dia boleh melakukan sesuatu, maka dia tahu dia boleh buat amalan tersebut, dia boleh melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kerana adanya taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Taufik ni apa? Taufik inilah kekuatan, kemampuan, pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang beriman supaya dia boleh melakukan taat. Ya, sebab itu tuan-tuan, bila kita melakukan satu ketaatan, kita boleh ibadah, boleh semayang tarawih, boleh semayang tahajud, boleh baca Quran, boleh puasa 6, kita boleh buat macam-macam yang kita rasa kita boleh buat hari ini. Jangan kita rasa bahawa kita boleh buat sebab kita buat. Sebab kita. Tapi sebabnya bukan kita. Nak sebut kat sini. Bukan kerana ilmu kita. Bukan kerana
takwa kita, bukan kerana badan kita sihat, tetapi kerana taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang berilmu, yang ada ilmu, belajar sampai, kan, kita kata luar negara, di tempat Arab, tanah Arab sana, menghafal Quran, menghafal hadis, tapi dia tak boleh mengamalkan apa yang dia tahu. Berapa ramai, tuan-tuan? Termasuk ustaz-ustaz yang ceramah. Ustaz-ustaz yang ceramah ni, saya pun tak terkecuali lah. Tuan-tuan ingat, kan, boleh amal semua ilmu. Kan, orang yang berilmu belum tahu dia boleh beramalkan dengan ilmu tersebut. Belum tahu. Orang yang kaya belum tahu dia boleh sedekah. Orang yang sihat belum tahu dia boleh sembahyang. Jadi sebab tu, tuan-tuan, ini satu ini pegangan, ni kita kena yakin ini. Ini orang yang beriman dia yakin begini. Orang yang sempurna iman, maka dia faham, dia sedar bahawa segala amal dia, segala ketaatan dia, segala ibadah dia, semua adalah taufik daripada Allah. Maknanya kekuatan, kemampuan, motivasi, kan, daripada Allah. Taufik ni maknanya Allah bagi kemampuan dia buat. Kalau tidak ada taufik Allah, kita tak boleh buat. Ini nombor satu. Ini nombor satu. Kita kena faham yang ini dulu. Sebelum kita faham macam mana perjuangan, macam mana syahid, macam mana nak meningkat dalam tarbiyah. Sebelum kita faham yang lain, kita kena faham dulu. Bahawa segala yang ada pada kita adalah merupakan taufik daripada Allah. Segala amalan, segala ketaatan. Maka kita tidak berhak untuk ujub. Bila kita faham yang ini Allah yang izin. Allah punya kuasa. Allah yang mendorong kita. Allah yang membangunkan kita malam. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sembahyang. Jadi, tuan-tuan, yang pertama sekali, taufik adalah merupakan sebab kita boleh beramal. Itu sebenarnya. Seorang itu boleh beramal, beribadah, ataupun dia boleh mati syahid, adalah taufik daripada Allah. At-taufiq daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taufik Allah ini pula, macam mana taufik itu boleh datang? Macam mana taufik itu boleh ada pada kita, tak ada pada orang lain, ada pada orang lain. Ada orang dia boleh bangun malam sembahyang lama. Ada orang boleh baca Quran panjang, baca Quran. Ada orang boleh hafal Quran, boleh baca Quran macam-macam. Zikir kita tak boleh. Ada pula yang kita boleh buat, orang lain tak boleh buat. Taufik ni berbeza-beza. Jadi apa? Daripada mana datang taufik ini? Apa sebab taufik? Orang beriman akan faham. Nombor satu, dia boleh beribadah, dia boleh melakukan taat, zikir, Quran, sebagainya. Sebab adanya taufik daripada Allah. Allah bagi kekuatan pada kita. Allah bagi kepada kita kemampuan. Allah menggerakkan tangan kita, mata kita, telinga kita, tubuh badan kita untuk bangkit dan solat contohnya. Jadi semuanya Allah yang menggerakkan. Itu nombor satu. Yang kedua, taufik tu daripada mana datang? Taufik itu pula adalah asalnya, ataupun dia adalah merupakan buah yang lahir daripada cintanya Allah pada kita. Kenapa kita boleh sembahyang? Kenapa kita boleh sembahyang? Sebab ada taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kekuatan untuk kita solat. Allah bagi kekuatan untuk kita puasa. Allah bagi kekuatan untuk kita baca Quran. Dan daripada mana datang taufik itu? Datang taufik itu tanda hasil daripada sayang Allah pada kita. Ini kita kena faham. Jadi, orang yang Allah tak sayang, dia tak akan bagi taufik. Mungkin dibagi hidayah. Mungkin dibagi hidayah. Maknanya apa? Hidayah tu mungkin ilmu, dia tahu. Mungkin dia belajar. Dia pergi kelas, dia belajar fardu ain, dia belajar dengan siapa-siapa. Ilmu banyak. Banyak ilmu sampai berat kepala, terlentok kepala dia. Yang berat sangat, ilmu banyak. Tapi tak ada taufik, tak boleh amal. Ilmu tidak jadi manfaat tanpa taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan taufik itu adalah lahir daripada kecintaan Allah kepadanya. Jadi ringkas ini sebut sini tuan-tuan, ini penting. Yang saya nak sebut ni penting sangat. Sebab tu saya nak tekan kat sini. Banyak kali saya ulang. Sebab itu Allah bila cinta seseorang, bila Allah sayang seseorang, sayang yang khusus ni, sayang seseorang, maka dengan cinta sayang Allah tadi, Allah akan menganugerahkan kepada dia at-taufiq. Apa taufik? Taufik itulah yang akan
membuatkan orang yang disayang itu boleh menggerakkan anggotanya, anggota zahirnya, anggota batinnya untuk berubudiah kepada Allah. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila Allah bagi taufik, barulah lahir amal. Baru lahir amal. Maknanya apa? Amal zahir, kita semayang angkat tangan tu amal zahir. Amal batin, apa yang ada dalam hati kita. Kita boleh bersyukur ke Allah, kita rasa sayang ke Allah, kita rasa mengenal Allah, kita rasa kagum dengan Allah, kita rasa al-khauf, kita rasa haibah, hebatnya Allah, contoh. Jadi, amalan hati dan amalan zahir datang daripada taufik Allah. Dan taufik itu datang daripada sayangnya Allah pada kita. Maka sebab itu tuan-tuan, kita nak kena rasa. Bila kita boleh ibadah, jangan rasa ibadah tu kita punya. Kita nak rasa kita boleh ibadah ni, Allah izin kita untuk beribadah. Maka ketika itu kita rendah hati. Kita kata, terima kasih ya Allah. Dalam hati kita syukur kerana Allah memberi kekuatan untuk kita beribadah. Macam kita dengar kuliah ni. Macam kita dengar perkongsian ni. Kita nak rasa syukur. Kerana apa? Kerana Allah yang memberi taufik. Tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang di kalangan tuan-tuan yang ada di sini, puan-puan sekalian. Kadang-kadang macam mana sampai berita ni, promotion tentang ni, pemberitahuan tentang kita punya majlis ni. Kadang-kadang kita tak tahu, tiba-tiba ada je kat kita. Tiba-tiba datang kat kita. Orang yang kadang-kadang saya hantar kat dia, saya hantar. Ada grup-grup ni saya hantar. Kan? Seorang pun tak ada. Ada juga. Seorang pun tak ikuti. Orang yang saya tak hantar, tiba-tiba minta approve untuk join member, nak dengar, nak bersama-sama. Ini semua taufik daripada Allah. Kita kena usaha, tapi taufik itu Allah Subhanahu Wa Taala pun. Jadi orang beriman, kan maksudnya di sini orang yang tidak dicintai oleh Allah. Orang yang Allah tak cinta, yang Allah tak sayang, maka orang itu tidak akan diberi taufik oleh Allah. Dan orang yang tidak ada taufik, tanpa taufik daripada Allah itu, maka dia tidak boleh beramal. Dia tidak boleh beramal. Walaupun dia berilmu, walaupun dia tahu. Walaupun orang keliling semua sembahyang, tapi dia tak boleh sembahyang. Kadang-kadang kita tengok, kan? Satu masjid sembahyang. Dia duduk kat belakang, seorang-seorang. Duduk, lepak, nak tunggu more. Nak tunggu makan. Dia datang masjid sebab nak buka puasa je, nak makan. Dia bukan datang masjid sebab nak solat. Nak i'tikaf. Dia nampak semua orang i'tikaf. Kan? Sebab tu kita tengok contohnya. Kita pergi Mekah, umrah. Pergi umrah. Ada orang pergi umrah, dia boleh tawaf tiap-tiap hari dia tawaf. Bukan sekali, banyak kali. Ada setengah-setengah sampai 49 round, 49 kali. Satu kali itu 7 round, kali 49. Ada sekali itu saya pergi dengan seorang, 50 set tawaf dia buat. 50. Maksudnya 7 kali 50. 7 pusingan kali 50. Dia boleh buat siang, petang, malam. Boleh banyak kali. Orang lain, kan, pergi sekali itulah. 2 kali itulah. Kan. Lepas tu shopping. Jadi apa beza seseorang yang boleh tawaf sampai 50 set tadi, dengan seorang yang pergi sekali itu, 2 kali itu, masa mula-mula je tawaf wajib umrah. Lepas tu tak ada dah, habis dah. Tak ada nak buat sunat-sunat. Cukuplah sembahyang tahiyatul masjid je. Apa beza orang ni dengan orang tu? Padahal sama-sama pergi Mekah. Sama-sama satu jamaah. Sama-sama tazkirahnya sama. Pelajarannya sama. Makan pun mungkin sama. Tapi kenapa yang seorang dia banyak tawaf, seorang lagi dia malas duduk kat hotel, sembahyang pun kat hotel? Kenapa? Kerana at-taufiq. At-taufiq. Jadi apakah yang membezakan at-taufiq tadi? Lagi besar, lagi tinggi sayang Allah kepada kita, maka lebih tinggi, lagi besar at-taufiq itu kepada seseorang. Begitu juga dengan mati syahid. Begitu juga dengan husnul khatimah. Sama. Husnul khatimah, kita nak dapatkan amalan yang terbaik di akhir hayat kita. Ataupun nak dapat ahsanul khatimah, kematian yang terbaik di ketika kita di akhir dengan syahid fi sabilillah. Semua itu bitaufiq minallah.
Kan? Taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu datang daripada mana? Datang daripada sayang Allah pada kita. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita boleh ibadah, jangan kita rasa kita yang ibadah. Kita akan ujub. Kita rasa apa? Aku boleh buat sembahyang sampai 20 rakaat tiap-tiap malam. Aku boleh buat tahajud, aku boleh buat witir, aku boleh buat surah tasbih, sebagainya aku boleh buat contohnya. Kan? Aku boleh baca Quran sampai satu hari 3 juz, 4 juz. Kita rasa kita lebih hebat kan ibadah kita daripada orang lain, keluarga kita. Kita rasa. Sedangkan sebenarnya ibadah kita yang kita boleh buat tu, itu semua Allah bagi. At-taufiq minallah. Taufik, kekuatan, kemampuan yang Allah bagi pada kita. Jadi, kalau orang faham akan ini, maka pada ketika itulah dia tidak akan ada ujub dengan amalan dia. Dia tidak akan rasa sombong dengan amalan dia. Bila dia bersedekah, dia tak rasa sedekah tu dia yang bagi orang tu. Tak, ni Allah bagi. Allah bagi. Dia cuma sampaikan aja. Biiznillah, dengan izin Allah. Biiradatillah, dengan iradah Allah, dengan kehendak Allah. Dengan kudrah Allah. Dia baru nampak rasa. Maka ketika itulah dia tawaduk. Dia rasa rendah diri kepada Allah. Jadi orang yang memahami ini ialah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. Maka sebab itu tuan-tuan rahmat Allah, apabila kita memahami akan rahsia ini, kita memahami akan akidah ini, prinsip ini, maka barulah kita boleh faham macam mana cara nak dapatkan amal-amal yang soleh. Nak dapatkan amal-amal yang soleh. Jadi untuk kita mendapatkan amal yang soleh, untuk kita boleh beramal, nak bangun malam, untuk kita nak boleh supaya ikhlas, supaya kita boleh bersyukur, supaya kita boleh dapat mati syahid yang last kali, mati syahid, husnul khatimah, maka sudah tentulah kita amat memerlukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kita kuat, bukan sebab ada ilmu. Memang betul, ilmu tu salah satu daripada kita kata perkara yang kita kena buat, sebab itu ibadah, itu ibadah. Tapi bukan itu yang menyebabkan kita beramal. Yang menyebabkan kita beramal at-taufiq minallah, kan? Itu bantuan, pertolongan, kemampuan, kekuatan yang Allah izinkan beri kepada kita. Sebab tu ada soalan dulu saya pernah sebut, ada orang tanya saya. Ada orang tanya soalan, macam mana, kenapa saya ni dah beramal dengan amalan macam-macam. Saya berzikir, saya macam-macam. Tapi saya rasa saya masih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor satu tuan-tuan, bila kita beramal, kita rasa kita yang beramal. Kita yang beramal. Kita tak rasa itu adalah kekuatan, kehendak Allah, keizinan Allah. Itu kasih sayang Allah. Kita tak rasa. Maka sebab tu amalan kita jauh daripada Allah. Kita tak boleh rasa. Kita semakin mendekati Allah. Sebab kita rasa kita punya. Aku yang kuat. Aku yang beramal. Rupa-rupanya semua itu taufik daripada Allah. Ada orang berilmu. Ustaz. And PhD. Tapi tak boleh sembahyang. Tak sembahyang malam. Dia sembahyang wajib je. Itu pun sembahyang kat rumah. Ada ustaz-ustaz yang sembahyang kat rumah. Ceramahnya ni masa COVID-19 ni memang sembahyang kat rumah semua kan. Tak, masa biasa-biasa ni. Ada. Kenapa? At-taufiq. At-taufiq. Baik. Jadi oleh sebab itu bila kita memahami akan turutan ini, maknanya amal soleh datang daripada at-taufiq, daripada Allah. Taufik pula datang dengan sebab sayang Allah pada kita. Bila Allah sayang pada kita, baru dia bagi hadiah taufik ni. Baru dia bagi pada kita kekuatan. Kalau tidak, maka kita akan kunci anggota badan kita. Dia kunci anggota badan kita. Maka kita nak sembahyang malam, tak boleh sembahyang malam. Kenapa tak boleh sembahyang malam? Sebab Allah kunci mata kita. Allah kunci tangan kita. Nak bangun tak boleh. Allah kunci telinga kita. Alam buka sampai 2-3 alam buka. Brang bunyi. Orang lain semua tutup telinga. Dia, orang yang buka alam tu, sebelah dia. Tak boleh bangun. Allah kunci telinga, tak dengar alam. Allah kunci mata, tak boleh buka. Kenapa? At-taufiq tidak ada. Allah tak bagi taufik pada dia untuk bangun malam. Orang yang diberi taufik oleh Allah, tak payah alam. Tak payah susah-susah. Tiba-tiba mata terbuka saja. Mata terbuka, dia pun baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Mata terbuka, dia sebut La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghfirli. Bangun-bangun saja dibaca doa terus. Kita bangun-bangun tapi tak ingat baca doa. Tak ingat. Ada orang tak ingat baca doa. Dia tahu siapa yang baca doa yang saya baca tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghfirli. Nak sambung-sambung lagi lah. Tapi itu paling minimal Rasulullah. Siapa yang baca zikir tadi ketika celik daripada mata malam, maka doa dia mustajab. Bila dia solat dia Allah terima. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bangun baca doa tu, bila kita solat, tak sama dengan kita bangun, tak teringat baca doa. Tak sama. Kita sembahyang juga, tapi tak sama. Tak sama. Kenapa? At-taufiq. Jadi sebab itulah disebut sini, kita kena faham. Amal yang kita buat datang daripada taufik daripada Allah. Maksudnya bukan kita, bukan kuat kita, bukan cara kita, bukan ilmu kita. Taufik daripada Allah. Minallah. Dan kemudian taufik itu datang pula daripada mana? Taufik itu datang daripada sayang Allah pada kita. Sayang Allah pada kita. Jadi untuk mendapatkan taufik Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan taufik Allah supaya kita boleh beramal, apa dia? Kita mesti dicintai oleh Allah. Mesti kita dapatkan sayang Allah dulu. Bila Allah sayang pada kita, maka dia akan bangunkan malam. Dia akan panggil. Wahai Nur Azman, bangunlah. Jam dah pukul 3.30, jam dah pukul 4, bangunlah. Aku menunggu engkau untuk solat, untuk bernajat, untuk beristighfar. Aku tunggu engkau. Dia panggil kita. Allah panggil kita. Kita terbuka mata. Buka mata. Alhamdulillah. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau nak sambung situ boleh kan. Allahumma ighfirli wa tub alayya, ataupun Allahumma ighfirli wa li walidayya. Ikutlah apa kita nak baca, tapi bacalah istighfar lepas tu. Bangun-bangun, bila kita dah baca tu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Kita baca pula doa bangun tidur. Lepas tu kita bangun. Terbangun, terus masuk bilik air. Terus mandi-mandi, kebersihkan badan sebagainya, berwuduk, solat. Tuan-tuan, bila Allah SWT memberi taufik pada kita, tak payah alam-alam, kita terbangun sendiri. Tetapi bila tidak ada taufik, pasang alam sampai 10 alam. Tak bangun. Baik, apa rahsia nak dapat taufik? Kita mesti mendapat sesuatu yang dicintai. Maksudnya kita nak mendapatkan sayang Allah, cinta Allah. Macam mana nak dapat cinta Allah? Inilah perkara yang penting yang saya nak kongsikan pada malam ini. Jadi perkara yang penting untuk kita mendapatkan modal untuk beramal. Ini modal, capital untuk kita beramal ialah at-taufiq. Nak dapatkan modal ni taufik. Taufik ni modal untuk beramal. Maka apakah modal tu? Ialah kasih sayang Allah. Kita nak dapatkan sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah cinta kita, bila Allah sayang kita, maka kita akan diberi at-taufiq. Dan bila Allah memberikan taufik, mudah kita buat baik. Sampai peringkat taufik Allah, kita dapat hidayah Allah, dapat taufik Allah, maka Allah akan bagi kita husnul khatimah. Sampai akhir, kita mendapat menyebut La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kita boleh sebut kalimah dengan lancar. Akhirnya Allah ambil kita, nyawa kita, malaikat ambil nyawa kita, tarik nyawa kita, roh kita tadi, kita mati dalam kalimah La ilaha illallah. Maka kata Rasul, siapa-siapa yang mati dalam keadaan menyebut kalimah La ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Masuk syurga. Pasti masuk syurga. Sebab Allah dah bagi dah dia at-taufiq untuk menyebut kalimah La ilaha illallah. So macam mana nak dapat at-taufiq ini? Maka pada malam ni kita nak melihat apakah dia perkara-perkara yang boleh mendatangkan cinta Allah kepada kita. Yang perlu kita lakukan. Bitaufik juga dengan Allah. Dengan taufik Allah juga. Tapi malam ni bila saya dah beritahu kepada tuan-tuan tentang berita ini, maka tuan-tuan sebenarnya dah dapat hidayah. Ini hidayah. Mula-mula hidayah ni. Kita dapat hidayah dulu. Dan kemudian bila kita dapat hidayah, jangan kita sombong-sombong.
Kita nak rasa rendah diri. Ya Allah, izinkan aku nak mengamalkan hidayah ini. Kita minta taufik daripada Allah. Kita minta kasih sayang Allah. Supaya Allah izinkan nak amal. Inilah adab seorang hamba yang beriman. Baik, malam ni saya nak sentuh beberapa ulama. Ni saya rangkumkan dengan ulama yang diceritakan juga oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dan beberapa imam yang lain. Saya cuba gabungkan. Kurang-kurang ada 6 perkara yang kita kena buat. Untuk mendapatkan mati syahid fi sabilillah, ataupun untuk mendapatkan supaya kita boleh beramal dalam sesuatunya, maka ada 6 perkara yang saya nak cuba sentuh pada malam ni secara ringkas. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan. Izinkan saya minta setengah jam. Lebih kuranglah insyaAllah. Kita cuba habiskan dalam masa setengah jam. Yang pertama tuan-tuan, supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah sayang kita, supaya Allah sayang kita. Maka dengan sayangnya Allah, Allah bagi taufik, kekuatan untuk kita beramal. Ilmu kita sikit, tak banyak, tapi sedikit tu kita amal semua ilmu kita. Daripada orang ada banyak ilmu, tapi satu pun dia tak amal. Lebih baik kita sikit ilmu, kita tak banyak ilmu. Tapi kita ada sikit, kita amal. Sikit kita amal. Ini at-taufiq minallah. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita ada beberapa perkara, antaranya lah, ada banyak lagi, yang bila kita lakukan, Allah akan cinta kepada kita. Bila kita buat, Allah sayang kita. Ini catat sungguh-sungguh tuan-tuan. Ini penting ni. Kita sampaikan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita disayangi oleh Allah. Anak-anak kita disayangi oleh Allah. Yang pertama sekali tuan-tuan, dawamut taubah. Iaitu kita mengekalkan diri dalam taubat. Nombor 1, kita mengekalkan diri kita dalam bertaubat. Apa maknanya sini? Maknanya bila kita buat dosa je, tak kira dosa kecil, dosa besar, kita tersedar kita buat dosa, terus kita bertaubat. Istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar, kita bertaubat. Wa atubu ilaih. Allahumma ighfirli wa atubu ilaih. Jadi, maksud yang pertama ni tuan-tuan, perkara yang menyebabkan Allah sayang kat kita, dan dengan sayang itu Allah akan memberi taufik kepada kita untuk beramal, ialah dawamut taubah, kita mengekalkan diri kita dalam bertaubat. Dan apabila kita teringat dosa, kita buat dosa, maka terus bertaubat. Maknanya, buat dosa, cepat-cepat kita taubat. Jangan tunggu. Jangan tangguh. Cepat taubat. Terus bertaubat. Apa maksud taubat? Yang pertama sekali, kita menyesal dosa kita. Kedua, kita tinggalkan dosa kita. Yang ketiga, kita tak mau buat dah. Kita berjanji tak nak buat dah. Kita gantikan dengan amalan-amalan yang lain. Yang keempat, kita cari jalan supaya jangan ulang. Yang kelima, kita tengok kalau dosa tu sangkut paut dengan kezaliman dengan orang, kita selesaikan masalah dengan orang tu. Kalau kita terambil orang lain punya harta, kita pulangkan balik. Contoh. Yang kelima dengan manusia. Baik, nak sebut sini, taubat. Maka, apabila kita buat dosa, kita cepat-cepat bertaubat. Orang yang cepat bertaubat, orang itu Allah sayang. Tanda Allah sayang kat kita, kita cepat bertaubat. 10 kali kita berdosa dalam sehari. Kalau kita berdosa 10 kali dalam sehari, 10 kali kita bertaubat. Kita keluar rumah, tiba-tiba mata kita tengok benda yang haram. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, ampunikanlah dosa mata aku ni. Ya Allah, aku bertaubat padamu. Ya Allah, ya Allah, ampunikanlah dosa mata aku. Tinggalkan. Jangan tengok lagi. Jangan buat. Ataupun dosa telinga pula. Telinga dengar benda-benda ngumpat fitnah. Kita biarkan telinga kita mendengar benda yang haram. Maka astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau 10 kali kita berdosa, 10 kalilah kita bertaubat. Dan sesuatu yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, maka Allah akan sayang kita. Allah akan sayang kita. Orang yang selalu bertaubat, Allah akan sayang kepada dia. Dan kalau kita berdosa, kemudian kita tunda taubat kita, tunggu, biarlah buat. Kita tahu benda terdosa, kita tangguh, biarlah dulu, nanti hari raya baru nak bertaubat, bulan Ramadan baru nak bertaubat, kan, malam baru nak bertaubat. Kita tangguh, kita tunda taubat kita. Kemudian kita buat dosa lagi, kita tunda lagi, kita buat dosa lagi, kita tunda lagi. Maka
ini akan mendatangkan kemurkaan Allah. Allah tak sayang kita. Allah tak sayang kita. Sebab tu tuan-tuan, kita nak melihat apabila Allah murka pada kita, sebab itulah Allah kunci anggota kita. Allah tutup anggota kita daripada beramal. Sepatutnya kita boleh baca Quran, tiba-tiba petang tu susah nak baca Quran. Rasa berat, rasa ngantuk. Tak rasa nikmat baca Quran. Sepatutnya kita boleh sembahyang duha 8 rakaat, tiba-tiba nak sembahyang 2 rakaat pun rasa berat. Allah kunci anggota kita. Allah tutup mata kita, telinga kita, hati kita daripada beramal. Allah tutup. Kenapa? Murka Allah pada kita. Kita tak perasan, kita ingat murka Allah ni dalam neraka aja. Tidak. Dekat dunia ni pun Allah halang seseorang itu daripada mendapat taufik dia. Itu adalah siksa Allah, azab Allah. Maka sebab itulah, bila kita berdosa, kita tunda. Kita berdosa, kita buat tak dosa, kita tangguh. Maka Allah akan murka pada kita. Dan inilah sebab kenapa tubuh badan kita, amalan zahir kita, amalan hati kita terkunci dalam berbuat taat. Terkunci. Allah kunci. Kenapa kita tak boleh nak ikhlas? Kita nak sedekah, nak ikhlas dah. Kita tahu ikhlas. Tapi hati kita tak boleh ikhlas. Nak juga orang sebut nama kita. Nak juga kita cerita kat orang kita sedekah tadi. Nak juga kita buat. Kenapa? Allah kunci ikhlas daripada kita. Allah kunci ikhlas. Kenapa? Ada dosa yang kita buat yang kita tidak bertaubat. Maka Allah SWT tidak memberi taufik kepada kita. Dan apabila Allah tidak memberi taufik kepada kita, maka kita tidak boleh beramal. Kenapa Allah tak bagi taufik? Allah tak bagi taufik sebab Allah tak sayang kita. Allah bagi ya rahmat daripada kita. Memang dia Ar-Rahman. Dia bagi. Duduk dalam dunia ni dia bagi. Dia bagi. Kamu bekerja dapat gaji. Gaji tak potong. Dunia Allah tak potong. Sebab dunia ni rezeki yang Allah dah tetapkan. Tetapi akhirat, hubungan kita dengan Allah, terus ada krisis. Lepas krisis 1, krisis 2, krisis 3. Dan akhirnya Allah SWT tidak cinta, tidak sayang kepada kita. Kenapa Allah tak sayang kepada kita? Kerana banyaknya dosa-dosa kita yang terkumpul, yang bertumpuk-tumpuk dalam hati kita, dalam diri kita. Maka sebab itulah tuan-tuan, puan-puan, marilah kita biasakan diri kita bertaubat. Biasakan diri kita menyesal dosa kita, sensitif dengan dosa. Allah gambarkan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut